Assalamualaikum, salam sejahtera. Bagaimana menjuarai isu rakyat? Bukan sahaja isu rakyat tetapi menjuarai pemikiran rakyat. Anda bersama saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Seperti biasa, Dialog Tiga Penjuru muncul lagi pada minggu ini. Kita meraihkan idea, kita meraihkan pandangan daripada sudut yang berbeza, tapi akhirnya kita mencari idea dan juga solusi yang paling bernas untuk rakyat teramai. Itulah Dialog Tiga Penjuru. Hari ini saya bersama dengan tiga orang hebat. Datuk Seri Jahabuddin Mohamed Yunus merupakan pengasas pergerakan Rapera. Saya juga turut ditemani oleh YB Senator Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Dan terakhir sekali saya juga akan bersama dengan Syahrizan Johan, peguam dan juga aktivis yang juga setiausaha politik kepada penasihat DAP Lim Kit Siang. Hari ini kita bersiaran langsung ataupun kita membuat rakaman secara virtual dan kita bercerita mengenai menjuarai isu rakyat. Tapi jauh lebih penting saya kira, sedar atau tidak sedar, sepanjang 5 tahun kebelakangan ini dinamika ataupun dinamik pemikiran rakyat berubah sama sekali. Pertama, kerana ledakan teknologi. Keduanya, saya percaya kerana pergolakan dan juga apa yang berlaku di arena politik. Oleh itu, lebih penting sekali kita nak melihat bagaimana suara dan juga rakyat sebagai ejen seimak dan seimbang ini perlu diangkat dan bagaimana isu-isu rakyat ditangani dengan baik, khususnya oleh ahli politik. Saya mulakan dengan Datuk Seri Jahabuddin dahulu. Apabila kita bercerita mengenai pemikiran dan juga menjuarai isu rakyat, kita terlebih dahulu perlu memahami apakah yang berlaku dalam pemikiran rakyat pada hari ini. Kalau Datuk Seri dapat membantu perbincangan atau dialog kita pada hari ini, sejauh mana pemikiran masyarakat hari ini sudah berubah dan apakah elemen-elemen yang menyebabkan perubahan itu berlaku? Okay. Assalamualaikum Zul. Saya tertarik dengan tajuk pemikiran rakyat sebabnya ialah kami di Yayasan Rapera ada dua nilai, satu nilai pemikiran, satu nilai keihsanan. Jadi pemikiran memang tepat sekali lah. Dan satu perkara lagi yang saya tertarik hati dengan tajuk ini ialah kerana saya baru-baru ini berbincang dengan beberapa kawan-kawan mengatakan bahawa berlakunya satu fenomena yang saya namakan sebagai fenomena Pepsi. Sepanjang 5 tahun kebetulan, fenomena Pepsi. Apa sebab fenomena Pepsi? P yang pertama tu ialah fenomena untuk politik, E ekonomi, pendidikan, sosial dan individu. Jadi 5 perkara ini sebenarnya terkesan dalam 5 tahun kebelakangan ini daripada rakyat. Kenapa perkara ini berlaku? Untuk sebagai permulaan saya cuma bagi dua faktor. Faktor pertama ialah kalau sepanjang 60 tahun kita dah biasa dengan satu kerajaan, tiba-tiba dalam 3 tahun kebelakangan ini kita sudah biasa dengan 3 kerajaan. Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga last sekali Perikatan Nasional. Dan pada tahun 2019 awal sampai sekarang kita terjebak dengan COVID-19. Jadi fenomena Pepsi ini memberi gambaran, kesan, perubahan yang besar pada pemikiran rakyat dan juga pada isu-isu yang timbul daripada fenomena Pepsi tersebut. Saya rasa itu sebagai permulaan. Tapi kalau kita melihat, kalau Datuk Seri dapat pecahkan lagi, kerana kalau kita mengambil daripada time frame itu ataupun titik masa itu, Datuk Seri melihat kepada perubahan kerajaan. Tetapi kalau kita lihat kepada cara pemikiran rakyat sudah berubah dan juga cara rakyat bertindak dan juga mungkin memberikan reaksi kepada setiap polisi dan juga setiap keputusan yang dilakukan oleh kerajaan juga, itu berlaku mungkin sejak 10 tahun kebelakangan ini. Aspek teknologi itu penting juga kalau diambil kira di situ, Datuk Seri. Okay. Kenapa saya sebut perubahan kerajaan itu penting? Sebabnya adalah di negara kita ini mau tidak mau banyak perkara dipolitikkan. Dan kita lihat perubahan yang berlaku pada pemikiran rakyat itu adalah hasil daripada apa yang berlaku sepanjang 10 tahun, 20 tahun. Dan sepanjang 10 tahun dari segi politik, mula-mulanya apa yang berlaku ialah adanya kerajaan-kerajaan berbeza di peringkat negeri-negeri. Kemudian di situ bila rakyat biasa dia pergi ke peringkat federal. Dan pada peringkat federal, Perikatan Nasional mengambil alih. Pakatan Harapan ambil alih dulu. Dan di situ kita lihat bahawa perubahan politik itu juga merupakan hasil daripada pemikiran rakyat yang telah banyak berubah. Dan of course, kalau kita nak lihat kepada apakah suasana, apakah environment yang membolehkan pemikiran rakyat itu berubah, tentu ianya bergantung pada 2 perkara lagi. Yang pertama ialah akses kepada maklumat yang dibenarkan oleh internet dan ledakan maklumat dan sebagainya.
Dan yang keduanya ialah perubahan pemikiran rakyat itu sendiri. Sebagai contoh, di akhir masa pemerintahan Barisan Nasional di bawah Datuk Seri Najib, ISA dibasmi. Dan bila ISA dibasmi, tiba-tiba ruang untuk berbicara jadi lebih besar. Dan masa Pakatan Harapan juga ada beberapa reform-reform yang telah dilakukan. Jadi perkara-perkara ini semua ini memberi ruang yang lebih besar, environment lebih besar untuk rakyat berfikir. Jadi ia saling berkesan antara satu sama lain. Ada juga yang merasakan bahawa ledakan dan juga cara rakyat bersuara dan juga bertindak ini adalah sesuatu yang meresahkan. Bagi orang politik, mungkin persepsi ini adalah satu perkara yang sukar untuk diuruskan. Akan tetapi untuk sebuah negara bangsa, di manakah kita meletakkan nilai kepada perubahan yang berlaku ini? Mungkin saya tanyakan kepada YB Senator Wan Ahmad Faizal dahulu dan selepas itu kepada Shah. Bagaimana kita melihat, adakah kita berada di satu situasi bahawa apapun kita definasikan pemikiran rakyat, adakah ianya baik untuk sebuah negara bangsa ataupun bagaimana kita menguruskannya? YB. Soalan tadi saya nampak lebih kepada menanya pandangan saya lah, bagaimana saya melihat perubahan-perubahan yang ada, macam mana tadi Datuk menjelaskan fenomena Pepsi itu mengubah lanskap pemikiran, pola pemikiran masyarakat itu sendiri. Tak dapat dinafikan antara faktor utama yang menjadikan masyarakat kita lebih terbuka ada dari segi luarannya sudah tentu perubahan teknologi yang berlaku. Ini semua telah pun kita fahami daripada banyak kajian-kajian sarjana-sarjana sosiologi seperti Marshall McLuhan, contohnya karya The Medium is the Message, Gutenberg Galaxy, bagaimana teknologi mempengaruhi masyarakat dan cara kita berkomunikasi. Dan kita pun tahu zaman ini zaman di mana golongan anak muda yang paling mempunyai literasi digital yang tinggi berbanding dengan peringkat umur yang lain. Dan mereka yang paling vokal kalau dilihat dalam media sosial pun dalam pelbagai isu, mereka yang berani mempunyai pandarian dan pandangan macam contoh gerakan kita yang cuba mengembalikan norma yang sihat tentang di sekolah tentang gangguan seksual yang dimulakan oleh Adik Ain. Ia bermula dengan TikTok yang beliau buat dan menjadi trendy dan menjadi satu gerakan massa yang saya rasa baik untuk kita sokong. Saya di pihak kerajaan pun saya tak boleh komen sebab saya Timbalan Menteri, tapi saya pribadi menyokong apa yang Ain cuba bawa sebab kita tak boleh normalize rape culture ini. Ya, jadi kalau kita nampak apa yang berlaku berdasarkan perubahan-perubahan yang ada, masyarakat kita semakin matang dalam berinteraksi dengan demokrasi. Ini mungkin kerana perkembangan sihat dalam perubahan politik ada di negara kita. Dulu kalau kita lihat, masyarakat kita tak pernah terbayang ada sebuah kerajaan lain selain daripada Barisan Nasional. Dan Pakatan Harapan telah menunjukkan ianya boleh, possible, dan masyarakat bila berubah kerajaan 8 Mei yang lalu, tak ada pun sebarang revolusi. Cuma dalam tempoh 2 tahun itu kita lihat pengalaman parade Pakatan Harapan ialah bagaimana mengurus populisme. Populisme yang berlaku dalam masyarakat kita ni adalah kerana media sosial juga. Kerana bila ada ruang yang lebih besar, pembangkang boleh menggunakan saluran alternatif untuk mempengaruhi persepsi-persepsi tertentu terhadap masyarakat. Jadi sama ada ianya ke arah kebaikan boleh jadi juga, keburukan pun sama. Biasalah dalam semua perkara ada two side of the coin. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku, perubahan baik. Kita melihat kematangan masyarakat dalam berinteraksi dengan wacana. Ini semakin hampir dengan semangat deliberative demokrasi yang Habermas ketengahkan, ya. Seperti mana di Eropah, ya. Kita bukan sekadar meletakkan ballot box sebagai medan untuk buat keputusan, tetapi juga wacana-wacana seperti mana Awani anjurkan ini satu perkembangan sihat yang mematangkan demokrasi. Jadi dari segi itu saya lihat pola pemikiran masyarakat sebenarnya semakin baik. Tapi YB, kalau saya mencelah di situ, benar kalau itu diakui oleh YB sendiri, demokrasi makin baik, wacana itu makin segar, rakyat boleh menerima perbezaan idea, tetapi kalau apabila berada dalam kerajaan, adakah itu mudah untuk diuruskan ataupun adakah itu satu ancaman?
Sebenarnya jujur cakap sesiapa saja dalam kerajaan akan berdepan dengan satu cabaran yang maha besar bila melibatkan media. Ya, kerana kita ada kekangan tertentu dan dalam situasi yang ada masyarakat yang terbuka and open society seperti negara kita semakin menuju ke arah itu, flow information sangat-sangat sukar untuk kita kekang sama ada yang baik atau yang buruk. Hal ini yang sama berlaku di Eropah dan di Amerika. Bulan 3 yang lalu, Senate telah ada satu hearing, satu majlis untuk mendapat testimoni daripada big tech seperti Google, Facebook, Twitter, yang mana mereka dipersoalkan oleh ahli-ahli politik, oleh senator di Amerika tentang kebertanggungjawaban mereka membenarkan misinformation berlaku dalam demokrasi Amerika. So, the politician in America menyedari bahawasanya bila mana tidak ada undang-undang, tidak ada satu framework yang jelas melibatkan budaya komunikasi yang baik, ada kebarangkalian untuk salah laku itu berlaku bukan kerana kerajaan tetapi kerana kebebasan yang tidak ada kerangka itu. Jadi ini yang menjadi persoalan kepada kami di kerajaan, bagaimana kita nak menjaga maslahat orang kata apa, kebebasan, hak kebebasan bersuara itu, pada masa yang sama untuk mengelakkan kebebasan itu ditarik keluar daripada kerangka yang sepatutnya. Ini yang saya rasa menjadi dilema kerajaan. Shahrizan, bagaimana pula? Pernah menjadi kerajaan, kini berada di pembangkang, tetapi dalam masa yang sama kalau kita melihat kepada struktur masyarakat itu sendiri, masyarakat kadang-kala, saya meminjam apa Datuk Seri Jahabuddin pernah katakan sebelum ini, masyarakat teramai kebanyakan masa mereka tidak berfikir ataupun tidak bercakap isu ini dalam perbualan seharian, akan tetapi mereka bertindak dengan sebaiknya. Kita bercerita mengenai, kita mengakui kematangan masyarakat dalam bercerita dan berbeza pandangan itu ada, tapi dalam masa yang sama bagaimana menguruskan pandangan, bagaimana menguruskan perbezaan yang ada. Kerana dalam politik sendiri juga menguruskan persepsi itu adalah perkara yang sering kali dilakukan. Syah mungkin dapat melihat kepada senario ini dalam sudut-sudut yang berbeza pula. Ya. Saya sebenarnya bukanlah terlibat lah, mungkin telah menggunakan media sosial ni dah lama jugalah. Daripada tahun 2009 saya mula aktif dekat Twitter dan saya nampak perubahan yang ada di kalangan rakyat berkenaan dengan penggunaan media sosial itu. Dan kita kena ingat, semasa media sosial ini mula-mula muncul 14 atau 15 tahun dahulu, dia telah menukar landscape politik dan juga menukar hubungan di antara pemerintah dengan rakyat. Kalau dulu maklumat tu hanya satu hala, iaitu one flow daripada kerajaan ke rakyat, sekarang ni kerajaan dah jadi salah satu daripada ramai saudagar-saudagar atau merchants of information yang ada sekarang. Jadi kerajaan sendiri harus bergelut untuk memastikan bahawa maklumat yang mereka nak sampaikan tu dapat sampai kepada rakyat. Dan sudah tentu dalam situasi sekarang pun ada juga perasaan skeptikal di kalangan rakyat, kritis dan sebagainya. Jadi memang satu cabaran yang besar bagi kerajaan itu untuk mengurus dan cuba menyampaikan maklumat. Dan saya rasa lebih penting daripada itu adalah persoalan sekarang bagaimana kita nak mengurus perbezaan yang ada dalam masyarakat. Sebab sekarang ni, kalau dulu kita mungkin kalau ada perbezaan pun mungkin kita perbezaan itu tidak begitu ketara sebab kita hanya pergi berjumpa dengan kawan kita ataupun orang yang kita kerja di tempat kerja, balik rumah, kita jumpa keluarga dan sebagainya. Tapi dengan media sosial ni, kita sekarang boleh berjumpa dengan orang yang tinggal di Sabah atau Sarawak contohnya. Orang yang duduk di Taman Tun boleh berinteraksi dengan orang yang duduk di Kodiang Kedah contohnya. Dan perbezaan yang ada itu, perbezaan geografi, perbezaan ideologi, perbezaan politik, perbezaan ekonomi dan sebagainya, kini bertembung dan kita harus cari cara untuk menguruskannya. Mungkin pihak kerajaan merasakan bahawa cara yang terbaik untuk uruskan ini adalah dengan menggubal undang-undang. Kita dah lihat bagaimana contohnya dengan darurat ni ada ordinan darurat berita palsu. Tapi saya sendiri merasakan bahawa ini adalah satu proses yang
biasa, the maturing of the democracy yang memang mana-mana negara bangsa harus lalui untuk kita capai satu tahap kematangan dalam demokrasi. Ya, kita mungkin melihat dari banyak sudut kita nampak bagaimana perangai seseorang tu dibesarkan lagi dalam media sosial. Kita tengok contohnya senator dah merujuk kepada adik Ain, dia kemudian lepas tu dia ada kongsikan juga reaksi orang dekat Facebook tu, dan antaranya ialah cikgu-cikgu sendiri terhadap apa yang dia bangkitkan, perkataan-perkataan seksis dan sebagainya. Ini adalah disebabkan adanya media sosial, dan perkara-perkara buruk macam ni pun akan dibangkitkan. Tapi pada masa yang sama, oleh kerana masyarakat kita dah semakin biasa dengan perbezaan ini, apabila benda ini berlaku, orang ramai yang call out sendiri, mengatakan bahawa perkara ini tidak patut dilakukan dan sebagainya. Jadi masyarakat sendiri sedang mengurus perbezaan yang ada dalam masyarakat ini. Ia akan mengambil masa, sudah tentu. Tetapi ia adalah satu proses yang perlu kita lalui untuk kita capai satu tahap kematangan dalam demokrasi kita. Walaupun proses itu mungkin akan meruntuhkan ataupun menggagalkan sesebuah kerajaan, Saudara Shah? Kalau proses itu, saya rasa kalau kita nak cakap institusi sepatutnya cukup kental untuk berjaya melalui proses seperti ini. Dan kalau kita nak kata tentang meruntuhkan kerajaan, saya rasa pengalaman kita adalah sekiranya kerajaan itu tidak mendengar kepada suara nadi rakyat, mereka sudah tentu akan kalah dalam pilihan raya. Kita tolak tepi dengan apa yang berlaku pada tahun lepas lah. Itu bukan melalui pilihan raya. Saya suka bila Datuk Seri mengangkat tangan, tapi saya memang nak mengajukan soalan kepada Datuk Seri. Akhirnya, rakyat cerdik, rakyat boleh menguruskan perbezaan idea, akan tapi elitis mungkin ada propaganda ataupun strategi mereka sendiri. Akhirnya, saya juga bertanyakan dan saya berpendapat bahawa perbezaan ini perlu dipimpin kerana yang membuat polisi ialah mereka yang memegang kuasa. Pandangan Datuk Seri mengenai perkara ini, siapa yang perlu memimpin perbezaan ini? Bagaimana menjadi facilitator berbanding menjadi penghukum kepada perbezaan yang ada pada pandangan Datuk Seri? Kebetulan, saya angkat tangan sebab saya nak tanya satu soalan, bukan saya beri pandangan berkaitan apa yang YB dan Shah sebut tadi. Dan kebetulan terangkut dalam soalan yang Zul tanya pula. Yang saya perhatikan di sini, saya memang seronok sangat-sangatlah tentang perbincangan yang berlaku sekarang ini, dan bukan saya nak menghukum atau memuji sesiapa pun. Saya percaya 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, perbincangan seperti ini tidak mungkin berlaku di antara seorang senator dalam kerajaan, ataupun sekarang Shah satu ketika dulu dianggap sebagai bukan mainstream. Sekarang Shah pun dah mainstream. Dan saya seronok bila lihat mainstream bercakap dalam bahasa-bahasa yang satu ketika dulu off-stream. Itu yang saya maksudkan tadi, bila saya mengatakan bahawa minda politician itu sendiri mustahak. Dan saya lihat perubahan yang berlaku kepada Shah dan Senator YB dalam kedudukan mereka sebagai mainstream. Sebagai contoh, satu ketika dulu saya rasa tidak ada politician pun yang akan embrace atau menerima TikTok. Terutamanya apabila seperti isu adik Ain dan sebagainya. Dan Saudara Zul tanya soalan yang penting tadi, ancaman. Apakah ancaman? Dan saya lihat tadi Senator YB teragak-agak nak jawab soalan sedemikian. Dan saya boleh faham kenapa. Sebab kalau kita lihat pada ancaman, Saudara Zul, ancaman tu ancaman kepada siapa? Adakah ancaman kepada keselamatan negara? Kalau ancaman kepada keselamatan negara, dan saya yakin kedua-dua Senator YB dan juga Saudara Shah akan mengatakan kita harus lakukan apa yang perlu dilakukan. Dan jika ancaman itu kepada kedudukan politik, dan saya percaya dan saya yakin kedua-dua YB Senator dan Shah akan mengatakan bahawa kita tidak boleh menganggap itu sebagai satu faktor yang penting untuk tidak melakukan suatu perkara yang baik. Jadi satu faktor yang penting saya rasa penonton di sini pun harus faham dan lihat ialah perubahan kepada minda orang politik seperti mana kita lihat. Saya bukan nak puji YB ataupun Shah tapi kita melihat ini satu perkembangan yang baik. Yang berlaku saya rasa kerana fenomena Pepsi tadi itu. Itu sebab saya letakkan politik di awal-awal. Jadi Saudara Zul jawab terus pada soalan itu, chicken atau egg dahulu. Adakah rakyat harus bermula atau politik yang harus bermula?
pada saya kedua-duanya sekali. Rakyat perlulah juga berfikir, belajar dan sebagainya, dan orang-orang politik sebab mereka yang mentadbir urus negara, maka mereka pun harus melahirkan, menengahkan pemimpin-pemimpin seperti Shah dan YB daripada apa yang saya dengar setakat ini. Okey, saya nak berhenti rehat seketika dahulu. Kita tarik nafas sedikit dahulu kerana selepas ini kita membuka premis yang mungkin lebih besar dan juga secara general. Akan tetapi mungkin kita dapat melihat kepada isu-isu yang lebih terarah khususnya selepas COVID-19 dan juga selepas pertukaran kerajaan beberapa kali dan juga bagaimana sebenarnya pemikiran rakyat itu akhirnya negara ini memerlukan satu harapan dan juga solusi. Dikala masalah COVID-19 begitu menekan baik dari sudut kesihatan dan juga sudut ekonomi, rakyat bertanya siapa yang akan menyelesaikan masalah ini. Soalan dan juga pertanyaan itu terarah kepada ahli politik. Bagaimana ahli politik menjawab ataupun menyelesaikan masalah ini baik di blok pembangkang ataupun di blok kerajaan. Itu kita bincang selepas ini. Dialog Tiga Penjuru akan kembali lagi selepas ini. Bertemu lagi kita dalam Dialog Tiga Penjuru. Saya masih lagi bersama dengan Datuk Seri Jahbadin. Kita juga bersama dengan Timbalan Menteri Belia dan Sukan, YB Senator Wan Ahmad Faizal, dan juga saya juga bersama dengan Shahzan Johan, peguam dan juga aktivis. Kita bertanyakan soalan bagaimana menjuarai isu rakyat dan pemikiran rakyat itu dikongsikan panjang lebar oleh panel kita, tetapi saya ingin memperincikan kepada situasi dan juga keadaan pada ketika ini. Setahun setengah kita berdepan dengan COVID-19, pandemik COVID-19, rakyat, negara dan masyarakat terhimpit kerana masalah kesihatan dan juga masalah ekonomi. Memerlukan penyelesaian yang tuntas, tapi selepas 1 tahun setengah ada seolah kelesuan dalam masyarakat. Sebab itu kalau kita lihat ada beberapa isu, perdebatan dan juga respon dan juga reaksi diberikan begitu panas dan juga membara sekali. Bagaimana kita melihat situasi ini dan juga bagaimana suara mereka ini dapat diangkat dengan lebih baik dan juga dapat diuruskan perbezaan. YB Senator memberikan contoh Adi Ain, tetapi dalam masyarakat juga pada hari ini banyak perkara-perkara yang berlaku dan kita tidak dapat nafikan bahawa di sebalik kita mengangkat isu Adi Ain contohnya ataupun isu-isu lain, ada lagi suara-suara rakyat yang lain juga bertentangan ataupun jurangnya begitu berbeza. Oleh itu, kalau sebagai ahli politik, bagaimana menguruskan ini? Adakah keberanian yang kita letakkan itu memberikan satu penyelesaian yang baik ataupun bagaimana, Datuk YB? Boleh kongsi sedikit lah. Saya rasa sebabkan kita ada satu medium platform yang baru yang kita beranggapan platform tersebut adalah value free ataupun neutral kerana ianya memberi kebebasan dan juga decentralized power daripada ahli politik kepada masyarakat. Kerana semua orang kini boleh bercakap apa saja di Twitter, di Facebook tanpa merisaukan kesan-kesan sampingannya kepada institusi negara dan juga masyarakat yang sama ada baik ataupun yang buruk. Maka kalau kita lihat ianya tidak semudah yang kita jangkakan. Contoh, kita telah, kalau yang saya nampak adalah dari segi perspektif orang politik, dulu saya di luar kerajaan, saya mungkin kurang sedar. Kini saya berada dalam kerajaan dan menjadi timbalan menteri, saya lihat masyarakat memahami politik dalam media sosial hanya bila mana contoh isu tersebut viral. Kita lihat meme yang baru dikeluarkan semalam oleh tidak pastilah yang mengkritik Dr. Zulkifli Al-Bakri, Datuk Seri yang Muhammad Senator Menteri Agama, dan gambar beliau dengan Ustaz Abid Liu yang mengatakan ustaz, bila orang miskin seorang ustaz je pergi, tapi bila orang kaya jemput ramai ustaz datang, Ustaz Don, masa Datuk Siti punya anak punya tahnik tak silap saya. Okey, ini saya rasa contoh, ia meme tapi menjadi sangat viral hanya kerana Dr. Zul dilihat menghadiri beberapa majlis. Netizen judgemental seolah beliau tidak buat kerja-kerja seperti Ustaz Abid Liu. Sama juga macam mana soal jalan berlubang. Lando Zawawi terkenal tampal brotherhood kan. Tapi rakyat seolah-olah melihat inilah kerja politik. Kenapa tak tampal lubang? Okey, of course rakyat masses melihat di kaca sudut yang sangat basic. Tapi kita telah distort makna politik dalam media sosial. Bila mana kita gagal memahami, mendidik masyarakat
Kerja orang politik bukan bagi sumbangan baku makanan ataupun bagi tampal lubang jalan yang pecah. Kerja orang politik seperti Datuk tahu, Syah pun tahu, is to legislate policy. Saya baru selesai meeting dengan PM tadi tentang wawasan kemakmuran bersama, a very gargantuan framework policy to uplift Malaysia to the next level after 2020. Benda ni tak popular, is very boring, very dry, but it's very important. Dan benda ni yang patut kita bincangkan dalam saluran-saluran media yang tertentu agar masyarakat memahami pertimbangan-pertimbangan yang sewajarnya untuk memastikan masalah dasar diselesaikan, bukan reactionary. Of course, kita orang politik kena buat kerja kebajikan, itu optics dan juga kerja yang memang perlu dibuat, tapi bukan kerja-kerja hakiki sebagai ahli politik. Sebenarnya Datuk tahu, Syah pun tahu. Jadi ini masalah yang kita berdepan lah, bila mana media mencorakkan realiti politik kepada persepsi satu sudut yang kurang saya rasa saya senangi, kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya kerja-kerja sebenar sebagai pentadbir dan juga sebagai kerajaan maupun pembangkang. Jadi ini kita nak cuba diubah dengan adanya, bagi saya macam mana di Eropah, di Amerika, deliberative democracy, budaya diskursif ini yang macam kita buat sekarang ni sangat bagus kerana kita mencorak semula demokrasi kita menjadi lebih matang menggunakan saluran yang ada, platform-platform yang kita sediakan yang semua orang boleh participate. Syah, pandangan Syah kerana ahli politik juga kerana perlu tampil juga popular dan juga viral seperti Ustaz Abid Liu dan sebagainya. Kadang-kadang strategi itu diguna pakai oleh ahli politik. Ya. Kalau dapat juga respon kepada apa yang dikatakan oleh YB Senator tadi. Ya, saya sebenarnya tak berapa setuju dengan apa YB Senator cakap. Saya rasa rakyat, memang mungkin ada rakyat yang memahami politik itu dalam kerangka yang sedikit sempit. Tapi saya rasa mereka yang menyebarkan meme tu contohnya, saya rasa mereka faham ironi yang sebenarnya adalah meme tu. Bahawa sebenarnya dalam isu yang kebajikan nampak macam hanya seorang saja ustaz yang pergi. Tapi kalau dalam isu keramaian selebriti, begitu ramai. Dan di sini sebenarnya apa yang ironiknya adalah YB Senator mungkin kata bahawa orang politik sebenarnya kerjanya mentadbir dan sebagainya. Tetapi orang keramaian juga melihat kenapa pula pentadbir ni pergi nikahkan orang, pergi buat tahnik bayi. Jadi itu yang ironinya dalam meme tersebut. Dan saya rasa kebanyakan rakyat semakin faham apa peranan ahli politik dan pentadbir dan sebagainya. Dan kalau ada yang tak faham, dalam media sosial itu sendiri akan ada orang yang akan memperbetulkan. Itu yang saya katakan tadi. Masyarakat ni akan membuat self-regulation, self-correction dan sebagainya sebab kita dah sampai satu tahap di mana kita boleh berbeza pandangan dan kita boleh betulkan orang. Dan berkenaan dengan ahli politik ni sudah tentu ahli politik ni juga permainan persepsi. Saya sendiri bukan seorang YB, jadi saya tidak ada mungkin pengalaman untuk memberi bantuan secara fizikal seperti mungkin rakan-rakan saya dalam parti. Saya tak ada pengalaman tersebut. Cuma adalah tolong-tolong dan sebagainya. Tetapi apa peranan yang saya nampak adalah saya mungkin ada sedikit following dekat Twitter dan sebagainya. Jadi apa saya lakukan adalah cuba untuk bangkitkan isu-isu yang dalam social media yang mungkin sebelum ni tidak mendapat sambutan ramai ataupun mungkin tidak dapat liputan daripada media massa, dan cuba untuk bangkitkan. Dan ini saya rasa satu peranan ahli politik yang boleh dilakukan untuk mengenekahkan isu-isu, untuk memberi suara kepada mereka yang mungkin tak biasa suara mereka didengar, yang selalunya tidak berada dalam mainstream. Jadi kita bawa suara mereka bukan untuk appropriate suara tersebut, tetapi untuk pastikan bahawa kita amplify suara tersebut menggunakan apa yang kita ada. Jadi ini saya rasa peranan yang boleh dilakukan oleh ahli politik juga, selain daripada apa yang kita nampak iaitu beri bantuan dan sebagainya, the normal things yang memang diperlukan. Tapi dalam situasi COVID ni saya rasa perlu juga kita mengangkat suara-suara yang bukan mainstream, suara-suara at the fringes dan sebagainya, supaya apa yang mereka lalui juga dapat diketahui oleh orang ramai dalam media massa. Saya nak tambah sikit Zul. Silakan. Okey. Sebab satu perkara yang penting yang baru timbul di sini adalah satu berkaitan dengan tahap sensitiviti orang politik. Saya percaya orang politik harus manage
tahap sensitiviti mereka. Contoh yang bagus yang diberikan tadi ialah tentang ni yang YB Zul dengan Abby Liu. Saya khawatir dalam keadaan sedemikian, adakah orang politik tidak sensitif, dia kata tak apa, inilah suara rakyat, inilah ekspresi rakyat, inilah ironi, satire dan sebagainya. Ataupun yang saya khawatir dan rakyat khawatir ialah adakah mereka nak pergi pada ke arah pelaksanaan, enforcement, dituduh di mahkamah dan sebagai contoh. Jadi saya rasa dalam keadaan COVID ini, banyak rakyat yang saya sendiri tahu sebab saya berurusan dengan mereka, banyak rakyat yang risau, yang tak tahu apa yang berlaku dan sebagainya. Dan fenomena Pepsi tadi itu merangkumi semua ini. Dan saya rasa dalam suasana sedemikian, orang politik harus kurangkan tahap sensitiviti mereka, bezakan private feeling dengan perasaan mereka sebagai seorang pemerintah, pentadbir urus dan sebagainya. This is penting. Dan maka dalam zaman COVID ni, budi bicara harus digunakan dengan cara yang lebih berihsan. Go less towards penindasan, less towards pelaksanaan undang-undang, lebih kepada mendidik dan sebagainya. Sebab rakyat pun takut. Tapi itu diakui tidak mudah untuk dilakukan, budi bicara versus pelaksanaan dan juga penguatkuasaan undang-undang. Di satu sudut kita melihat bahawa SOP itu perlu dipatuhi dan siapa tak patuh kita laksanakan undang-undang, tapi dalam masa yang sama apabila pelaksanaan itu tidak sampai pada masanya, budi bicara harus digunakan. Ada pertentangan di antara nilai masyarakat, sentimen masyarakat dan juga kepada penguatkuasaan undang-undang itu. Datuk Seri melihatnya bagaimana dan juga kedua panel yang lain. Datuk Seri. Zul, dalam hal itu Zul, kita kena akui beberapa hakikat-hakikat. Pertama sekali, orang politik sebenarnya tidak boleh melakukan banyak perkara pun. Sebenarnya, menteri itu apa yang dia boleh buat? Jadi peranan menteri yang penting ialah polisi umum. Dia akan beri arah. Jadi kalau sebagai contoh, katalah menteri dalam hal luar negeri sebagai contoh, dia buat satu image, satu message bahawa kita melaksanakan dengan menggunakan budi bicara yang terbaik mungkin, yang kurang menyusahkan rakyat. That is one general punya budi bicara yang polis-polis di sana semua faham. Dia akan cuba untuk cari hukuman yang paling ringan, yang paling memadai dan sebagainya. Jadi dari aspek itu, message penting ini harus diberikan oleh setiap kementerian sebagai contoh. Jadi itu caranya kita nak mengimbangkan di antara pelaksanaan mematuhi SOP dan juga hukuman terhadap mereka yang sebenar-benar tidak mematuhi SOP. Dan satu saya kena sebut di sini ialah saya sendiri pun cukup sedih bila saya melihat penjajah-penjajah punya tempat dia punya bisnes diroboh dan sebagainya. Memang sedih sebab saya tak nampak kenapa perlu, saya tak tahu fakta di sebaliknya. Jadi saya tak tahu kenapa ni pahamah rakyat. Rakyat lihat you robohkan saya punya tempat cari rezeki. Apa alternatif yang you berikan? Ini perkara yang perlu difikirkan. These are new challenges during new times. Jadi dia kena ada kaedah-kaedah yang baru. Tidak boleh ikut cara dan kaedah pelaksanaan oleh majlis-majlis bandaraya sebelum COVID sebagai contoh. You have to change. YB Senator, pandangan YB Senator. Ya, saya setuju dari segi saya rasa dalam sejarah Islam pun kita lihat macam mana Saidina Umar dia ada satu masa bila keadaan ada famine dan hudud ditangguhkan ya. Dari segi dasar tetap ada, kita tidak mengubah. Contohnya penalti mungkin masih kekal 50,000 sebab itu dibuat untuk psychological deterrence kepada rakyat yang degil. Ya, tapi bila mana sampai ke penguatkuasa, ini yang menjadi masalah kadang-kadang ya. Bila mana mungkin kita tak tahu cerita di bawah macam mana. Macam contoh Brother Burger yang viral di Kelantan baru-baru ni. Kita tak tahu cerita sebenar. Mungkin dia repeated offender kan, yang akhirnya membuatkan penguatkuasa mengeluarkan saman sebegitu. Jadi tapi di peringkat pertimbangan, sebab saya pernah masuk dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara. Deliberation memang sangat teliti oleh semua pihak. Malah kalau kita lihat dari segi konservatifnya, pelaksanaan penguatkuasaan ni KKM lebih tegas sebab mereka ingin melindungi kepentingan dan kebajikan frontliners mereka. Sebab itu mereka menyokong kalau ada PKP dan sebagainya. Tapi kita pula di peringkat yang berdamping dengan masyarakat, politician atau kementerian-kementerian lain macam sukan. Kami nak longgarkan sebab kita nak bagi ruang kepada operator sukan kita yang sudah nazak untuk beroperasi. Pada masa yang sama kita mempertimbangkan dua mudarat ni. Kalau boleh YB ya,
YB bagi contoh yang baik tentang yang burger tu. Ya. Tapi sampai hari ini tak ada penjelasan kenapa berlaku. Jadi kalaulah pihak berkuasa memberi penjelasan, keluar, be reaktif, keluar dan kenapa begini. Jadi habis tak ada masalah. Yang masalahnya tidak ada reaksi yang sepatutnya daripada pihak yang berkenaan. Saya setuju tu. Saya pun masih menunggu sebenarnya daripada pihak berkuasa di Kelantan. Kenapa beliau dikenakan kompaun sebegitu? Boleh saya tambah Silakan Syah. Zul. Saya rasa dalam isu penguatkuasaan ni ada dua lapisan. Satu adalah berkenaan dengan kompaun yang dinaikkan kepada 10,000 dan 50,000. Saya sebenarnya dah banyak kali tweet yang mengatakan bahawa sebenarnya kerajaan kalau perlu nak naikkan kompaun boleh membuat satu tier sistem yang mana hanya orang yang betul-betul repeat offenders yang boleh dikompaun sampai 10,000. Tetapi dalam undang-undang tu dia tidak dinyatakan seperti itu. Undang-undang ordinan darurat tu cuma memberikan maksima 10,000 dan 50,000. Dan juga dalam undang-undang ordinan darurat tu boleh mengatakan apa jenis kesalahan yang boleh dikompaun sampai ke 10,000 dan 50,000. Contohnya, mungkin kata kalau tak scan MySejahtera 1,500. Kalau langgar perintah kuarantin mungkin boleh sampai ke 5,000 contohnya. Tetapi itu semua tidak dimasukkan dalam ordinan. Jadi dari segi the letter of the law itself ada masalah sebab ianya tidak memperincikan, memberi terlalu besar budi bicara kepada penguasa dalam mengeluarkan saman. Keduanya dari segi pelaksanaan double standards. Ini saya rasa isu yang sering dibangkitkan oleh rakyat. Rakyat sama ada betul atau tidak, sama ada betul atau tidak. Saya pun ada lihat ada yang mungkin tidak begitu tepatlah mengatakan. Tetapi persepsi ini memang sudah ada dan saya rasa ianya bermula daripada apabila seorang menteri balik daripada luar negara tak kuarantin dan sebagainya, menjadi isu dari situ. Sampailah sekarang rakyat masih membangkitkan isu ini. Dan bila isu antara dua darjat ini tidak diselesaikan dengan baik oleh pihak kerajaan, maka orang ramai pun dah mula mengatakan apa pasal saya nak ikut SOP? Kalau orang yang kayangan ni tak perlu ikut SOP, mereka boleh pergi majlis kahwin dan sebagainya tanpa perlu ikut SOP. Kenapa saya perlu ikut SOP? Kenapa saya rakyat biasa ni perlu subject myself to this SOP yang membebankan walhal mereka tidak perlu. Dan mereka mulalah mencari jalan untuk circumvent, untuk cuba melangkaui SOP tersebut. Padahal kita tak nampak pun semasa PKP yang pertama. Semasa PKP yang pertama, orang ramai betul-betul nak ikut SOP. Sebab isu antara dua darjat ni tidak begitu besar, tidak begitu menjadi perbualan orang. Tetapi kita bandingkan dengan sekarang, yang mana orang pun ada, saya tengok dekat media sosial, sanggup untuk mengatakan, mencari jalan tikus untuk balik rumah, balik kampung. Cuba untuk just langgar saja. Dan perkara ini saya rasa tidak sihat untuk kita sebagai satu masyarakat. Bila masyarakat mula hilang keyakinan dengan undang-undang dan penguatkuasa, saya rasa we step closer to a failed state. Saya suka apabila isu ini dibuka, akan tetapi kita juga mencari kepada titik tengah penyelesaian dan juga pertemuan antara hujah itu. Apabila Syah berceritakan mengenai cadangan-cadangan untuk hukuman penguatkuasaan itu ditambah kepada 10,000 dan 50,000, ada beberapa idea menarik di situ. Kalau bila YB Senator pula bercerita, ada keterbukaan daripada pihak kerajaan juga untuk perkara-perkara seperti itu. Tapi akhirnya, kalau saya berada di sudut rakyat, saya akan katakan bahawa kenapa perkara solusi yang terbaik ini tidak diangkat dengan sebaiknya. Itu kita bincang selepas ini, kita berhenti rehat seketika dahulu. Saya nak tanyakan, di manakah kekurangan dan juga lompong itu? Kenapa ianya berlaku? Kita jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi kita dalam dialog Tiga Penjuru. Tadi sebelum kita berhenti rehat, Syah ada memberikan hujah, YB Senator juga ada, Datuk Seri juga ada bercerita begitu. Tetapi mungkin hari ini kita mungkin ada kecenderungan untuk membincangkan isu dan juga idea berdasarkan blok parti mana yang anda lihat. Mungkin juga rakyat ada persepsi itu dan rakyat ternyata letih. Rakyat bertanya, kenapa kalau pertentangan idea, kenapa idea-idea yang baik ini tidak diangkat dan tidak dilakukan secara mesyuarah? Tidak kiralah anda daripada blok mana sekalipun, kerana akhirnya rakyat yang sepatutnya menang. Di manakah lompong itu? Apa yang berlaku sebenarnya? Kalau dapat saya mulakan dengan YB Senator, adakah isu-isu yang tidak selesai selepas setahun COVID ini berpunca daripada kurangnya interaksi di antara pembuat dasar dan juga pemain-pemain politik dan juga penguatkuasa secara keseluruhannya, ataupun bagaimana?
Terima kasih. Saya rasa ini pandangan yang tidak betul kerana kalau kita lihat kerajaan pada hari ini dan juga kerajaan sebelum ini pun semuanya mengamalkan dasar musyawarah dengan rakyat. Nanti kata oleh segi dasar ya, saya lihat keterlibatan wakil-wakil daripada badan-badan civil society, ya, badan-badan NGO, pakar-pakar dan juga daripada persatuan-persatuan pekerja untuk hal-hal tertentu memang kita libatkan dalam membuat dasar. Kerana kita pun tahu kerajaan pada hari ini, masa ini, zaman ini tidak mampu menguruskan cabaran semasa secara berseorangan. Zaman di mana kerajaan dilihat sebagai satu leviathan itu sudah tamat kerana demokrasi sudah semakin matang, rakyat pun ada akses kepada informasi, maklumat, dan seperti yang kata Mark Zuckerberg, social media decentralized power. So kerajaan perlu coexist dengan pemegang taruh untuk menggubal sesuatu penyelesaian kepada masyarakat. Jadi saya lihat kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini, sekurang-kurangnya di peringkat kementerian saya, kita mengamalkan dasar keterbukaan ini. Pada masa yang sama kita juga memahami hal-hal tertentu melibatkan contoh hal-hal yang melibatkan keselamatan negara, ini kita tidak boleh buka secara wenang-wenangnya. Contoh isu baru-baru ini melibatkan hubungan bilateral antara North Korea dan kita, ya. Tak ada kerajaan itu perlu jelaskan kenapa kita halau balik ambassador North Korea, bukan. Jadi rakyat pun faham. Ya, rakyat pun faham. Jadi kita serahkan kepada ahlinya dan segi itu. Cuma dalam hal melibatkan masalah awam, contohnya COVID, vaksin, saya lihat Yang Berhormat KJ contohnya, beliau berunding dengan pembangkang, baru Datuk Ng Kiang Ming jumpa beliau semalam dengan Steven Sin. Ya. So dalam hal melibatkan kepentingan bersama, kita tidak ada division of parties ataupun blok. Ya, kita perlu bekerjasama kerana melibatkan kepentingan semua. Dalam soal berpencak nak pasal kursi, pasal majoriti, itu kita tolak ke tepi, itu soal politik kepartian. Tapi bila melibatkan kepentingan umum, saya setuju. Macam soal Syahrizan kata tentang double standard. Sebagai seorang ahli politik dalam kerajaan, Ketua Pemuda Bersatu dan juga Timbalan Menteri, saya tak boleh nak bangkang hujah Syahrizan. Betul. Kita tak boleh ada double standard dalam menguatkuasakan SOP. Saya ke, Nilofa ke, siapa saja kalau langgar kena. Kita face the music. Jadi saya menyokong penuh lah kalau mana kita memperbetulkan dari segi penguasaan yang kita harapkan itu. Jadi dari segi itu saya bersetuju kita perlu merangkumkan rakyat sebagai salah seorang penggubal dasar dalam the day government knows everything atau buat semuanya sudah tamat, memang tamat. Tak ada government yang boleh buat macam tu kecuali China lah kot, kalau dia bukan demokrasi. Tapi soalan saya juga kepada Syahrizan, adakah kalau di kalangan blok politik sudah cukup bermesyuarah untuk rakyat, untuk hal rakyat dilakukan, kerana benar ada idea-idea baik daripada blok pembangkang contohnya, akan tetapi belum tentu dapat diangkat. Adakah apa lompongnya yang berlaku? Kerana rakyat akan mengatakan bahawa bahagian A berkata begini, bahagian B berkata begini, tapi hasilnya kita tidak menerima apa-apa daripada perbezaan dan juga idea-idea yang baik ini, Syahrizan. Zul, sebenarnya kita ada satu ruang sebenarnya yang mana pihak pembangkang dan kerajaan boleh duduk bersama dan sepatutnya boleh berbincang tentang hal-hal rakyat dan sebagainya. Dan ruang tersebut dinamakan parlimen. Tetapi malangnya parlimen sekarang tidak boleh bersidang. DUN juga tidak boleh bersidang. Jadi satu institusi yang memang telah dimandatkan oleh Perlembagaan Persekutuan telah dimandulkan oleh ordinan darurat. Ini masalahnya, Zul. Kita ada idea, yes, kita boleh pergi jumpa dengan Khairi Jamaluddin, mungkin pemimpin-pemimpin DAP boleh pergi jumpa Khairi Jamaluddin untuk berbincang tentang vaksin. Tetapi it is still a closed door meeting. Bila kita bercerita tentang rakyat, kita harus pastikan bahawa ianya dibuat dalam satu suasana di mana rakyat sendiri dapat melihat apa yang dibincangkan. Dan supaya rakyat contohnya boleh beri input kepada seseorang MP untuk mengatakan saya nak supaya bangkitkan isu ini. Saya beri maklumat ini, tolong bangkitkan dalam parlimen. Contohnya. Sebab itulah institusi parlimen ini begitu penting. Dan saya faham, mungkin aspirationalnya memang parlimen sepatutnya macam tu. Mungkin secara realitinya mungkin. Realiti tidak sebegitu, Syah. Ya. Mungkin. Tetapi kita itu tidak boleh menjadikan alasan mengapa kita tidak adakan sidang itu, sebab walaupun mungkin realitinya the potential of it tidak dipenuhi,
tetapi sekurang-kurangnya ada ruang untuk MP yang nak berkhidmat, nak bangkitkan semua ni untuk bangkitkan dalam satu ruang demokrasi yang terbuka yang boleh dilihat oleh semua lapisan masyarakat. Itu parlimen saja. Kita belum cerita pasal DUN. Dekat DUN ni tak macam parlimen. Pergaduhan dekat DUN ni sebenarnya tak sama macam parlimen, lebih relax. Sebab mungkin tak ada kamera ke apa, tetapi ada juga liputan dalam DUN. Kenapa ada aksi kadang-kadang? Ya? Walaupun kadang-kadang ada juga aksinya di DUN. Ada, sudah tentu. Tapi macam saya cakap, mungkin potensialnya tidak dipenuhi secara meluas, secara full, tetapi sekurang-kurangnya ada peluang itu. Dan ada juga MP yang memang akan mengambil peluang ini dan juga ahli daripada pentadbiran yang akan mengambil apa yang dibangkit dalam parlimen untuk menambah baik. Isu tentang compound untuk dinaikkan dan sebagainya ni. Sebenarnya kalau kita bincang dalam parlimen, mungkin pihak pembangkang boleh beri input yang boleh diambil kira oleh pihak kerajaan, contohnya. Tetapi malangnya, parlimen tutup dan kita tidak ada ruang ini untuk berbincang. Saya tahu Syah akan menggunakan poin itu untuk memberikan hujah, tapi Datuk Seri, akhirnya kalau kita melihat kepada rakyat, kita lihat pertentangan idea ini ada dan ini juga dibincangkan, tapi soalan saya paling asas ialah bagaimana sebenarnya isu dan juga rakyat itu dibantu, solusi itu diberikan. Tidak kira apa cara, mekanisme dan juga struktur dalam pentadbiran itu sendiri, Datuk Seri. Adakah dengan argumen-argumen dan juga perbezaan yang idea ini menyebabkan pemikiran rakyat itu akan kata, oh tak ada, saya fed up lah dengan isu ni, biarlah apa yang jadi. Apa harapan yang rakyat ada, Datuk Seri, pada hari ini? Zul, malangnya Zul, saya lihat dari segi jangka panjang. Firefighting is never good. Jadi saya lihat dari segi 3 aspek lah. Aspek pertama ialah apa yang kita lalui sekarang, oleh lihat pada apa yang Senator YB cerita dan apa yang Saudara Syah cerita pun, kita melalui satu learning curve. Learning curve sebabnya merupakan satu pengalaman yang pertama sekali dalam hidup kita. Tak pernah ada COVID dan sebagainya, tak pernah ada Perikatan Nasional, tak pernah ada Perikatan Harapan dan sebagainya. Jadi semua sekali dalam Pepsi itu merupakan satu learning curve dan kita tengah uji kaji macam mana nak imbang dan sebagainya. Jadi dalam konteks tersebut, yang penting ialah pendidikan, kurangkan sensitiviti di kalangan orang politik, adakan mesyuarat lebih supaya kita lebih berehsan dalam pelaksanaan. Itu satu faktor pertama. Faktor kedua ni yang lebih sensitif ialah kita kenalah sedikit sebanyak ubah suasana environment politik. Maknanya keadaan dah berubah. Mau tidak mau, the world is changing. The human beings are not. Terutamanya orang politik tidak berubah. Jadi orang politik yang tidak berubah, yang sudah sampai zamannya, dia harus beredar. Maaf bunyi very cruel lah. Bukan saya mengatakan semua yang muda tu bagus, semua yang tua tidak bagus. Tetapi mereka yang tidak dapat memahami apa yang berlaku hari ini, harus melupuskan jawatan mereka dan beri jawatan kepada mereka yang lahir dalam generasi ini, yang faham generasi ini dan sebagainya. That's very important. Suasana kena berubah. That is hukum alam. Dan yang ketiganya, saya tertarik dengan apa yang Saudara Syah cakap. Kalau kita nak memperkasakan rakyat, kita tidak boleh bergantung kepada orang politik. Kita kena bergantung kepada institusi-institusi. Jadi rakyat harus memperkasakan semua institusi-institusi ini. Polis, kehakiman, SPRM dan sebagainya. Dan institusi-institusi inilah yang akan menjadi penting sewaktu krisis. Itu yang penting. Jadi rakyat bersama dengan orang politik yang bertanggungjawab kenalah memastikan bahawa institusi-institusi ini diperkasakan dengan cara ada orang-orang yang integriti, ada orang yang berkebolehan dan sebagainya. Kita kena fikir jangka panjang. Dan akhir kata, Zul, mungkin this is seksi langsung, akhir kata ialah kalau kita nak ubah negara ini ke keadaan lebih baik, kita nak meningkatkan kesejahteraan rakyat, orang-orang lama yang faham cara lama harus beredar. Cruel, but it's true. YB setuju? Setuju. Okey, saya cakap pendek saja itu. Syah, bagaimana pula? Separuh setuju. Separuh setuju. Kita bincang dari sisi lain. Tetapi Datuk Seri, saya ingin mengambil seminit saya yang terakhir ini. Datuk Seri menyebut mengenai ini adalah proses pembelajaran kita di sebuah negara Malaysia. Akan tetapi adakah proses pembelajaran ini akan membawa korban, memerlukan pengorbanan yang besar, dan bagaimana kita dapat meminimumkan pengorbanan itu kerana kita tidak ada peluang untuk terlampau berkorban untuk sesuatu yang tidak pasti. Pandangan Datuk Seri, bagaimana rakyat perlu lebih ke hadapan?
daripada pembuat polisi. Saudara Zul, tidak ada sebarang perubahan yang berlaku dalam sejarah manusia, tidak kira di negara mana, yang berlaku tanpa sebarang pengorbanan. Jadi pasti. Jadi kita perlu ada rakyat-rakyat, NGO, orang-orang politik dan sebagainya yang sanggup berkorban untuk mematangkan pemikiran rakyat, mematangkan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat di jangka panjang. Pasti. Dan yang pastinya pengorbanan itu juga dan juga pemikiran rakyat itu juga perlu disulamkan dengan ilmu, dan itu juga yang kami lakukan di Dialog Tiga Penjuru ini untuk mencambahkan idea, berkongsi ilmu dan pandangan. Terima kasih kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini dalam Dialog Tiga Penjuru. Terima kasih Datuk Seri Jahabaddin Muhammad Yunus, terima kasih YB Senator Wan Ahmad Faizal dan juga Syarizan Johan kerana bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru hari ini. Perbezaan pandangan perlu raikan dia juga dengan penuh hemah. Teruskan juga pandangan anda di platform digital kami di astroawani.com dan juga platform sosial media kami. Sekian saja Dialog Tiga Penjuru. Saya Zulfitri Yusof. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.